Yang kedua, jenis klasifikasi ibadah yang dinilai dari sudut tingkatan, kualiti, level dia, level ibadah tu sendiri. Kita kira ikut tingkatan. Ada yang tinggi, ada yang sederhana, ada yang sebaliknya. Contoh, benda sama cuma nilaian dia, klasifikasi dia, yang ni dari sudut tingkatan kualiti ibadah. Pertama disebut asy-sya'airil kubra, syiar-syiar yang besar. Bermaksud ibadah yang didefinisi dengan sya'airil kubra ialah bentuk-bentuk ibadah yang merupakan menjadi rukun dalam agama. Rukun ni apa dia? Rukun ni base, rukun ni tonggak, rukun ni pondasi, foundation bagi agama tu sendiri. Contoh yang paling besar ialah yang melibatkan rukun lah, rukun Islam. Yang ni disebut sya'airil kubra. Pertama, syahadah kepada Allah dan Rasulnya. Yang ni kita kena beriman Allah itu sebagai Tuhan yang mempunyai sifat-sifat keagungan dia yang wajib diimani dan dipercayai, dan kita kena beriman kepada Nabi Muhammad sebagai seorang hamba dan Rasul yang telah ditentu dan dipilih oleh Allah, mentaatinya, mengasihinya dan sebagainya. Yang kedua antara rukun solat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Ada lagi lah rukun-rukun besar yang lain. Cuma nak habaknya supaya kita faham, inilah yang dimaksudkan ibadah asy-sya'airil kubra, yang jadi rukun dalam agama. Tinggal hak ni, maka berdosa. Tinggal syahadah tak boleh nak diklasifikasikan sebagai Muslim. Tinggal semayang, berdosa. Lari bayar zakat, berdosa. Tak mau puasa bulan Ramadan, bukan atas sebab-sebab yang uzur atau sebab-sebab yang munasabah untuk meninggalkan, berdosa. Pi haji atas tujuan-tujuan bukan lillahi ta'ala, sebagaimana yang disebut dalam hadis akhir zaman kan. Ada orang nak pi haji tujuan melancung, ada orang nak pi haji tujuan meminta-minta, ada orang nak pi haji tujuan dia berniaga, ada orang nak pi haji tujuan bermegah-megah. Yang ni tujuan yang sebenar kerana Allah Subhanahu wa taala. Manakala jenis yang kedua disebut ibadah sya'airis sughra. Sughra ni apa? Saghir, kecil. Yang lebih rendah tingkatan kualiti dia. Maksudnya yang selain daripada yang jadi rukun. Apa dia? Macam tadilah, baca Quran, zikir, berselawat, bersedekah, yang bukan tu rukun agama. Maksudnya kalau orang buat boleh pahala, kalau tak buat tak ada apa-apa. Hak tadi tak buat, ngaya. Itu sebab jadi rukun. Jadi sya'airi sughra yang selain daripada rukun, kalau buat dapat pahala, tak buat tak mendatangkan apa-apa. Manakala yang ketiga, terakhir dalam klasifikasi ini ialah mulhaqat. Ini penting kita belajar fiqh, sebab istilah-istilah fiqh tu kadang-kadang benda tu kita dah buat cuma tak tahu istilah tu. Mulhaqat ini sebenarnya dalam kaedah fiqh, mulhaqat ni tak ada kena mengena dengan ibadah pun. Dah dia tak ada kena mengena dengan ibadah, pasal apa masuk dalam bab ni? Mulhaqat ni sebenarnya ialah satu benda yang boleh dikatakan perbuatan-perbuatan hamba dari sudut perkataan dia, amalan atau perbuatan dia yang bersifat mubah, harus. Contoh makan, contoh minum, contoh tidur, yang sebenar benda-benda tadi tak ada keterlibatan secara khusus dengan ibadah. Makan, minum, tidur. Tetapi mulhaqat ni ialah kenapa dinilai dia boleh jadi ibadah bila ada sarana. Contoh kita kata macam ni, makan, minum, tidur. Kita makan tu makanlah, tetapi sebelum makan kita baca doa dan niatkan masa makan, ya Allah, ya Tuhanku, aku makan ini nak bagi tubuh aku sihat, tubuh aku segar. Bila tubuh aku sihat, tubuh aku segar, aku dapat menjalankan ibadah-ibadah kepadamu dengan baik. Bila ada niat lagu ni, dia jadi mulhaqat. Makan kita tadi dinilai ibadah, walaupun hukum dia sebenar harus, perbuatan tu harus je. Ataupun ya Allah, aku makan ni niat tubuh aku sentiasa sihat, hari-hari boleh keluar rumah cari rezeki yang halal untuk anak dan isteri aku, cari rezeki halal untuk keluarga aku, dinilai berpahala makan kita tadi.
Kita tidur contoh, sebelum tidur baca doa, ya Allah ya Tuhanku, aku tidur ni nak merehatkan badan kerana pukul 2 karang nak bangun tahajud, pukul 2 karang nak bangun baca Quran, pukul 2 karang nak bangun solat tasbih, solat sunat hajat, solat sunat taubat dan sebagainya. Dinilai ibadah atas niat tu, berbanding dengan tidur saja-saja. Tidur ya, tak ada lah. Jadi nak jadi mulhaqat asalnya benda tu biasa, harus, tapi dia jadi mulhaqat atas hal-hal yang diniatkan tadi sebagai sarana untuk buat ibadah. Memang kita selalu buat pun, tapi istilah fiqh tu jadi tak tahu. Mulhaqat apa benda pula ni. Okey, tu yang kedua.